Vios baru basically Pro 2 ke? Atau Pro 2 kini basically sebuah Toyota? Tak payah pening lah, kalau korang nak Toyota yang sebenar, tunggu je Toyota Yaris versi facelift. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe ataupun baru je terjumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng. Jadi kalau kita lihat komen daripada netizen berkenaan dengan model Vios yang terbaru ni, ramai yang kecam, yang kata Pro 2 Vios lah, inilah itulah kan. Tapi ada betulnya yang mana Vios yang terbaru ni banyak part yang digunakan daripada Pro 2 dibawa masuk ke model Toyota Vios yang sekarang. So no wonder lah ramai netizen cakap untuk model Vios yang terbaru ni adalah sebuah Pro 2, iaitu Pro 2 Vios. Dia sebenarnya macam ni lah, bukan Toyota tak nak jaga image Vios ni. Cuma lately kalau kita lihat sekarang ni, Pro 2 banyak menggunakan model-model yang menggunakan part daripada Toyota ataupun Daihatsu, yang sememangnya part yang digunakan oleh Pro 2 ni bukannya milik Pro 2, yang mana pokok pangkalnya Daihatsu mahupun Pro 2 berada di bawah Toyota. So tak ada istilah Toyota menggunakan part daripada Pro 2, tapi Pro 2 yang menggunakan part daripada Toyota dan Daihatsu. Tapi itulah, kalau beli Vios yang baru ni, dia saing-saing macam model Pro 2 je lah. Sebab itulah ramai yang kecam. Harap untuk Vios yang terbaru untuk masa akan datang ni tidak menggunakan part yang digunakan oleh Pro 2 maupun Daihatsu. Gunakanlah part Toyota yang tulen. Biarlah Pro 2 dan Daihatsu bekerjasama, berkongsi part. Toyota ni berdiri sendiri dah lah. Jap. Muskil ni, nak cerita pasal Vios ke pasal Yaris? Okey, kita sambung berkenaan dengan Toyota Yaris. Okey, baru-baru ni di pasaran Thailand, Toyota dekat Thailand dah melancarkan the all new Yaris versi facelift, menggantikan pre-facelift yang sebelum ni. Kalau kita lihat, kebanyakan bahagian eksteriornya, perubahan yang ketara adalah pada bahagian hadapan lah. Berbeza daripada model pre-facelift, untuk versi facelift ni, bahagian hadapannya diinspirasikan daripada desain hammerhead, yang mana rekaan terkini lah untuk model-model Toyota. Kalau kita lihat untuk bahagian bumper hadapannya lebih agresif, lebih menonjol lah berbanding dengan bahagian bumper pada model Yaris pre-facelift yang sekarang, yang mana terdapat sudut dan garisan yang lebih tajam. Untuk bahagian lower grille juga lebih besar dan lebih lebar, dan agak menonjol ke hadapan sikit kalau kita lihat daripada bahagian sisi. Dan untuk bahagian headlight juga sangat berbeza. Reka bentuknya lebih tajam dan lebih kompleks berbanding dengan model Yaris pre-facelift, desain headlightnya lebih simple. Tapi overall, daripada segi muka hadapan pada Yaris versi facelift ni, bagi pendapat saya lah, saya agak kurang sikit. Dia tak macam into the design lah. Saya lebih prefer design pada Yaris pre-facelift, nampak lebih simple, tapi pada masa yang sama nampak lebih premium. So apa pendapat korang kenaan dengan desain hadapan pada model versi facelift ni? Adakah lebih cantik berbanding model pre-facelift? Korang boleh komen dekat bawah. Bahagian side profile tak ada perubahan yang ketara. Kita lihat untuk versi facelift ni didatangkan dengan dual tone color dekat bahagian bumbung, dan juga pada side mirror dah menggunakan kemasan warna hitam. Dan untuk bahagian rim menggunakan desain rim yang baru. Untuk versi dekat Thailand ni menggunakan saiz berukuran 15 inci, tapi saya percaya untuk model pasaran Malaysia, Toyota Malaysia akan bawa masuk versi 16 inci punya. Beralih pada bahagian belakang. Bahagian belakang ni tak ada perubahan yang ketara lah. Nampak sebuah Yaris lagi. Punya bahagian tail light masih sama. Cumanya kita lihat pada bahagian bumper ada perubahan yang minimal sikit. Dekat bahagian tepi kiri dan kanan tu macam dia ada air vent. Mungkin palsu lah, dia tak berfungsi pun lah rasanya. Dan terdapat juga penambahan diffuser untuk menampakkan lebih sporty pada Yaris facelift. Diffuser ni nampak macam ada kemasan karbon sikit. Tapi overall bahagian belakang ni still nampak sebuah Yaris lagi lah. Seterusnya kita lihat pada bahagian interior. Interior pada Yaris facelift ni tak ada beza sangat lah dengan model pre-facelift. In fact, masih lagi sama, which is bagi saya satu langkah yang bagus lah. Sebab untuk model Yaris ni masih lagi dikekalkan reka bentuk interior sebuah Toyota. Untuk bahagian meter clusternya, untuk bahagian steering masih lagi sama, yang mana tidak menggunakan mana-mana part daripada Pro 2, which is meter cluster pada Vios yang terbaru ni lebih canggih lah kan, sebab menggunakan fully digital walaupun berkongsi part. Okey. Untuk bahagian infotainment system pula, infotainment systemnya ada perubahan yang mana dianjak ke atas sikit, menjadikan ianya sebuah floating infotainment system berukuran 9 inci. Tapi dua kali tengok macam Proton Saga lah pula kan. Yang mana infotainment system pada Yaris facelift ni didatangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi bukannya wireless lah, masih lagi menggunakan wire. Tapi walaupun Vios yang baru dikecam teruk, dia punya infotainment systemnya ada wireless Apple CarPlay.
Dan untuk Yaris facelift juga ditambah baik dengan penambahan USB port jenis Type-C dekat bahagian belakang. Tapi untuk Vios yang baru ni, bahagian belakangnya dah ada aircon vent kan. Yaris ni tak ada. Tapi walaupun aircon vent tak ada, Yaris facelift ni masih lagi ada tayar spare. Yang mana untuk Vios yang baru ni tayar spare pun tak ada. So korang nak aircon vent ke korang nak tayar spare? Pilih mana satu, boleh komen kat bawah. Tapi kalau boleh, nak dua-dua lah kan. Untuk bahagian seat pada Yaris facelift ni, dia redesign dia punya reka bentuk seat supaya lebih semi bucket. Daripada segi pemanduan, keselesaan pemanduan memang selesa lah, terutama sekali untuk perjalanan jarak jauh. Tapi mungkinkah untuk Yaris facelift ni, dia punya seat semi bucket ni diambil dari Pro 2 Asia? Tak apa, nanti kita siasat. Untuk bahagian powertrain pula, untuk Yaris facelift ni masih lagi menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin berkapasiti 1.5 liter dual VVTi, yang mana menghasilkan power output 107 PS dan 140 Nm of torque, dan masih lagi menggunakan transmisi yang sama, iaitu transmisi jenis CVT. Kalau kita lihat untuk versi Thailand menggunakan enjin yang lebih rendah sikit, iaitu berkapasiti 1.2 liter. Untuk pasaran Malaysia memang sangat tidak sesuai lah enjin 1.2 liter ni, sebab under power pada diletakkan pada model Toyota Yaris. Sepatutnya lah kan, kalau alang-alang nak berkongsi part ni, patutnya Pro 2 ambil lah enjin 1.2 liter ni kan, masuk dekat Pro 2 Asia, barulah betul. Seterusnya untuk bahagian safety system, untuk Yaris facelift ni lebih kurang je dia punya sistem keselamatan, yang mana hadir dengan 3D panoramic view, pre-collision warning, lane departure alert, RCTA dan juga blind spot monitor. Yang malangnya untuk Yaris facelift ni masih lagi tak ada fungsi adaptive cruise control, yang mana untuk Vios yang baru ada adaptive cruise control. Walaupun dikecam teruk, dia punya safety system pada Vios yang terbaru ni agak lengkap dan canggih jugalah. Alah, korang pejam mata je lah part yang dikongsi Vios dengan Pro 2 ni. Yang paling penting practicality tu sampai. Berkenaan dengan harga, kalau kita lihat untuk Yaris yang sekarang ni lebih kurang 73,000 sehinggalah 87,000. Tapi once Yaris facelift ni masuk ke pasar Malaysia, dijangkakan harga mungkin akan naik dalam 2 ke 3,000 macam tu lah. Saya jangka mungkin harganya sekitar 75,000 sehinggalah 89,000. Tapi masih lagi murah lah berbanding dengan Pro 2 Vios. Pro 2 Vios pula, Toyota Vios. Ini menunjukkan model Yaris ni kita tidak akan dapat lah totally new design, yang mana mungkin akan diambil daripada model Vios yang sekarang ni, cumanya di hatchbackkan saja. So buat masa ni kita akan dapat Yaris versi facelift. So kalau korang nakkan sebuah segmen B hatchback, Toyota Yaris yang tulen, yang dibuat 100% oleh Toyota, tak kongsi mana-mana part, boleh beli Toyota Yaris facelift. Tak lama lagi akan masuk dekat pasaran Malaysia. So apa pendapat korang berkenaan dengan the all new Toyota Yaris versi facelift? Korang boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.